Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada sesi kali ini, Ustazah akan masuk bab 4, tingkatan 5. Tajuk bab 4 ini adalah sistem persekutuan dan fokus kita kali ini ialah tentang 4.1 iaitu latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Ingin Ustazah terangkan persekutuan. Untuk pengetahuan semua, Malaysia merupakan sebuah negara mengamalkan sistem persekutuan. Jadi, apakah kamu faham apakah maksud persekutuan? Jadi, persekutuan ini merupakan penyatuan beberapa buah negeri dan kemudian membentuk sebuah negara bersekutu. Biasanya, dalam persekutuan akan ada unsur penting seperti ada kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Malah dalam kerajaan persekutuan ini juga ada pembahagian kuasa di dalam pentadbiran negara. Itu sedikit mengenai persekutuan. Jadi di sini akan diterangkan sistem persekutuan mengenai latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dalam pembentukan sistem persekutuan di negara kita ini, kita akan lihat di mana sistem persekutuan bermula dari tahun 1896 hinggalah 1963. Kita akan pergi satu persatu, kita lihat dahulu bagaimana pembentukan sistem persekutuan di Malaysia ini. Raja yang diberikan menunjukkan sejarah pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Pada peringkat awal, kita lihat yang pertamanya pembentukan Persekutuan 1896. Ini adalah pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudiannya, yang kedua adanya Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Di mana waktu ini Majlis Persekutuan telah distruktur semula pada tahun 1927. Kemudian kita lihat yang ketiga, Kesatuan Malaya 1946 atau kita kenalinya sebagai Malayan Union. Ini selepas Perang Dunia Kedua. Dan selepas Kesatuan Malaya 1946 ini tidak dapat diteruskan, kemudian digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kemudiannya kita lihat pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pada waktu ini, kita telah mencapai kemerdekaan di negara kita. Dan akhir sekali, kita lihat pembentukan di negara kita ialah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Jadi kita boleh lihat pembentukan mula-mula pada tahun 1896 daripada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu hinggalah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Kita akan lihat satu persatu tentang pembentukan yang Ustazah paparkan ini. Kita lihat pembentukan Persekutuan 1896. Dalam pembentukan Persekutuan 1896, sebuah persekutuan ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Ini kita lihat di mana berlakunya Perjanjian Persekutuan ini yang melibatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. 4 buah negeri ini telah digabungkan membentuk sebuah persekutuan.
Persekutuan yang dibentuk ini berkuat kuasa pada tahun 1856 dan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Jadi, perjanjian persekutuan ini dibuat pada tahun 1855 dan persekutuan ini berkuat kuasa pada tahun 1856. Selain itu, persekutuan pada waktu ini tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini bermaksud kita tidak nampak tiada agihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Malah kita nampak banyak keputusan dibuat Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pada waktu ini merupakan pusat pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Murid boleh lihat di buku teks muka surat 66, 4 negeri yang terlibat dalam Persekutuan 1896, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, serta Sultan pada waktu tersebut. Kita pergi yang kedua, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini sebenarnya distrukturkan semula pada tahun 1927. Kenapa dia distruktur semula? Sebab yang pertama, memperkemaskan tabir urus persekutuan, dan yang kedua, mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 67. Gambar tersebut menunjukkan Raja-Raja Melayu dan pembesar bergambar selepas menandatangani perjanjian perstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Kita pergi yang ketiga, Kesatuan Malaya 1946 atau dikenali sebagai Malayan Union. Dalam Kesatuan Malaya 1946, memperlihatkan British berusaha menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk kerajaan. Kerajaan nanti berbentuk kesatuan. Kesatuan inilah yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946. Kalau kita lihat di sini, semua negeri Melayu yang terlibat ini adalah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi, ada 9 buah negeri ini yang digabungkan berserta Pulau Pinang dan juga Melaka membentuk sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Kesatuan Malaya. Konsep kesatuan ini membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gubernur British. Walau bagaimanapun, gagal dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad. Kenapa gagal diteruskan? Kerana mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Pembentukan Kesatuan Malaya menyebabkan Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Kemudian kita lihat yang keempat, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk untuk menggantikan Kesatuan Malaya tadi. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ialah satu gabungan 9 buah negeri yang telah disebut tadi di dalam Kesatuan Malaya tadi. Dan 2 buah negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Jadi kita lihat satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat
dibentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Malah, perjanjian ini menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bermaksud, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah jelas dinyatakan di sini tentang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi, pengagihan kuasa inilah kita lihat menandakan era moden amalan persekutuan kita. Malah pada waktu ini kita belum merdeka. Jadi, ketua persekutuan pada waktu ini ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Dan pada waktu ini, Raja Melayu, kalau kita lihat dalam Kesatuan Malaya, Raja Melayu hilang kuasa. Namun, di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Maksudnya, Raja Melayu dikembalikan kuasa. Jadi, inilah dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita lihat pula Persekutuan Tanah Melayu 1957. Apabila kita lihat pada persekutuan ini, menunjukkan pada waktu ini Persekutuan Tanah Melayu 1957 menandakan kemerdekaan pada negara kita kerana kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi, persekutuan berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melincingkan pentadbiran negara yang berdaulat. Pada waktu ini, jawatan yang di Pertuan Agong telah diwujudkan. Jadi, Ketua Persekutuan ialah yang di Pertuan Agong. Konsep persekutuan telah diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi ini Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita lihat pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Persekutuan Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 berdasarkan Perjanjian Malaysia. Pembentukan ini terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu yang kita lihat tadi, Singapura, Sarawak dan Sabah. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Assalamualaikum.